Hampir sedekah sengsara dalam konflik. Inilah Syria. Bersama Syria Care, kita bantu. Konflik di Syria mencatat lebih daripada 500,000 kematian sejak 2011. Angka ini meningkat dari saban hari. Kebiadaban terhadap kemanusiaan semakin menjadi-jadi. Kita harus melakukan sesuatu demi kasih sayang sesama manusia. Ini bukan kerja main. Bersama Syria Care, kita bantu. The day the war came, it took everyone. It took everything. Millions are affected. Half of them are children, and they become orphans. They are badly affected with the risk of becoming ill, exploited and abused. With all the love we have, let us come together and bring back joy to these children. They deserve to be loved, to be happy, and lead a good life. Give them hope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Okey, anda bersama dengan saya Azwar Kamar Zaman dalam segmen Azwar Tanya untuk edisi 23 Mac 2021. Okey, hari ini Brigade TV bersiaran secara langsung bersama Syria Care. Okey, bagi baru yang mengenali Syria Care merupakan sebuah NGO yang membantu rakyat Syria yang menjadi mangsa bangsa bencana kemanusiaan terburuk abad ini. Jadi, untuk info lebih lanjut mengenai Syria Care, anda boleh melayari laman sosial Syria Care seperti yang tertera dekat bawah ni. Okey, sebenarnya nervous ni. Okey, bagi yang tertanya Azwar Tanya ni apa sebenarnya? Okey, saya explain sikit apa sebenarnya Azwar Tanya ni. Azwar Tanya merupakan satu segmen online di mana saya akan bersama dengan para tetamu untuk membincangkan isu-isu hangat dan panas masa kini. Jadi kalau anda nak mengikuti perbincangan-perbincangan akan datang, jangan lupa untuk follow kami di Instagram iaitu Brigade TV Online dan juga Facebook kami iaitu di Chat to Teen. Okey, nervous sebenarnya sebab kita sekarang tengah menunggu queue. Okey, saya dapat queue. Tun Mahathir telah pun tiba. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia untuk bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tun. Apa khabar Tun? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah Tun memang nampak sihat dan sebagainya. Terima kasih Tun kerana sedia bersama dengan saya pada hari ini. Ya. Okey. Kepada para penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada Tun, insyaAllah anda boleh meninggalkan soalan di ruangan komen kami di Facebook page kami iaitu Chat to Teen, dan insyaAllah saya akan cuba mengajukan soalan anda semua kepada Tun nanti. Okey Tun, jom kita mulakan. Bila sebut je nama Tun Mahathir sekarang ni mesti orang akan ingat tentang politik, tapi hari ni kita nak membincangkan satu topik lain sikit daripada politik, dan isu ni sebenarnya bila kita lihat semakin lama semakin dipandang enteng dan diambil mudah. Dan isu tersebut adalah mengenai sifat kita dan juga tabiat kita akan suka membaca. Jadi saya rasa pemilihan Tun sebagai untuk membincangkan topik ini sangatlah tepat kerana Tun merupakan salah seorang ikon membaca negara. Okey Tun, sebelum kita pergi jauh, saya nak tanya Tun lah. Boleh Tun kongsikan sebuah buku yang Tun sedang baca sekarang kepada para penonton? Saya sedang baca buku tulisan seorang penulis yang saya gemar, iaitu bernama Ken Follett. Ken Follett ini biasanya menulis berkenaan dengan cerita-cerita daripada sejarah. Sejarah yang berlaku, tetapi dia memberi cerita yang berbeza daripada buku sejarah.
lebih tertumpu kepada individu-individu yang memain peranan dalam pada masa itu. Umpamanya satu masa itu ada di zaman Elizabeth I. Dia mencerita tentang Elizabeth dan tokoh-tokoh yang ada pada masa itu, apa mereka lakukan dan apa sikap Elizabeth kepada orang-orang sekelilingnya. Hari ini saya sedang baca satu buku yang tertumpu pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Di waktu Hitler mula mengambil alih pemerintahan di Jerman dan apa yang dilakukan olehnya dan apa yang berlaku di England dan juga apa yang berlaku di Amerika pada masa yang sama. Jadi kita dapat lihat keadaan tidak seperti laporan dalam akhbar, tetapi dia menghidupkan cerita itu dengan tokoh-tokoh tertentu. Masya Allah. Dengar Tun cerita pun dah macam amazing kan. Okay Tun, seterusnya kalau Tun boleh kongsikan lah kan, boleh tak Tun kongsikan kepada para penonton apakah satu buku yang telah mengubah hidup Tun sepanjang zaman? Nak cari satu buku susahlah. Saya baca banyak buku dan banyak buku yang mempengaruhi pemikiran saya daripada kecil lagi. Okay. Di zaman dulu saya baca majalah-majalah untuk orang muda. Itu pun mempengaruhi saya juga. Orang yang jadi hero, yang berani, yang tegas, yang mempunyai sifat-sifat yang mulia. Orang ini saya baca semasa saya kecil. Tetapi sehingga sekarang ini, apabila saya baca buku, sudah tentu tokoh-tokoh yang menjadi hero dalam buku itu mempengaruhi pendirian saya. Sikit sebanyak dia mempengaruhi sikap yang ada kepada saya. Tapi kalau kita nak tentukan orang yang mempengaruhi bukan saja buku tapi orangnya, ialah di antara lain iaitu Nabi Muhammad sendiri. Kerana Nabi Muhammad berjaya menukar orang Arab jahiliah menjadi satu bangsa yang dapat mendirikan satu tamadun yang terkenal di dunia. Itu perubahan daripada yang jahil kepada yang berkebolehan tinggi. Dan selain daripada itu, saya juga tertarik dengan cerita berkenaan dengan Peter the Great of Russia. Russia mempunyai seorang Tsar nama Peter the Great. Di zaman itu, Russia ini adalah negara yang mundur. Okay. Yang tidak ada budaya yang baik. Tetapi dianya memaksa orang Russia supaya menjadi lebih bertamadun dengan menggunakan contoh negara-negara barat Eropah seperti France, Germany dan lain-lain. Satu lagi orang yang mempengaruhi saya ialah berkaitan dengan Nelson Mandela. Nelson Mandela. Seorang yang ditahan selama 26 tahun dalam jail, tetapi dia keluar tidak mempunyai sifat untuk malas dendam. Sebaliknya untuk membangunkan negara mereka melalui kerjasama antara orang kulit putih dan kulit hitam. Okey, terima kasih Tun untuk menjawab soalan tersebut. Okey, seterusnya. Baru-baru ni bila saya research tentang Tun Dr. Mahathir dan salah satu artikel yang dikeluarkan oleh Awani iaitu pada 15 Disember 2019, Tun menyifatkan budaya membaca pada setiap hari mampu memberikan kesihatan yang baik. Jadi Tun, saya nak bertanya kalau boleh Tun kongsikan bagaimana melalui pembacaan ini boleh menjadikan minda manusia itu menjadi lebih baik.
ya, minda kita ini dipengaruhi oleh sekitar kita. Kita hidup dalam satu masyarakat, sudah tentu apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sama ada berjaya ataupun tidak, dan sifat-sifat yang ada kepada mereka mempengaruhi mereka. Dan kita sekarang ni lebih mudah terdedah kepada budaya asing. Jadi sekarang ini terdapat pertelingkahan ataupun keadaan yang mengeliru, iaitu sama ada kita pegang kepada apa yang ada sekeliling kita saja, tetapi sekeliling kita sekarang ini ialah dunia. Kita sampai ke mana-mana pelosok di dunia ini. Jadi itu juga mempengaruhi kita. Jadi saya tak boleh nak tetapkan satu punca saja. Okey. Apabila Tun bercakap mengenai pengaruh asing dan sebagainya, jadi melihat pada situasi semasa sekarang ni, kita boleh katakan anak-anak muda sekarang ni kurang gemar membaca buku dan fokus mereka adalah untuk menjadi popular di media sosial lah, memandangkan media sosial sekarang ni memang mendapat tempat dalam kalangan remaja. Jadi adakah Tun merasakan perkara ini sebenarnya adalah kerana kesan globalisasi ataupun kerana kurangnya menanam sifat membaca tersebut? Dahulu membaca menjadi satu cara kita menghibur diri, baca buku, cerita. Tapi sekarang kita ada televisyen dan kita boleh ada perhubungan yang lain, ada telefon. Kita ada banyak lain yang boleh menghiburkan diri kita. Jadi sebab itu kita kurangkan pembacaan. Kita lebih mudah lihat televisyen. Tetapi antara membaca dengan televisyen, kita dapat lebih maklumat dan cara berhubung daripada televisyen. Televisyen hari ini belum lagi sampai kepada tahap yang mana kita boleh ada perbicaraan antara televisyen dengan kita. Walaupun hari ini kita boleh buat Zoom macam ini. Betul. Tetapi bila kita baca buku, kita belajar banyak. Cara bercakap, cara susun ayat, penggunaan perkataan dan sebagainya. Dan ini lebih mempengaruhi kita, terutamanya dalam menghubungi pihak lain. Kita dapati bahawa komunikasi ini bukanlah mudah bagi semua orang. Ada banyak orang tak tahu bagaimana nak cerita. Tetapi melalui membaca dengan banyak, kita belajar bagaimana nak cerita. Umpamanya kadang-kadang kita diminta buat taklimat, tetapi kita tidak begitu cekap dalam bidang perhubungan dan komunikasi. Dan taklimat kita itu sukar dipaham. Tetapi orang yang mempunyai kuasa ke atas ayat dan perkataan dan susunan ayat, orang itu lebih mudah berkomunikasi daripada orang yang tidak baca buku. Dengar tu kepada para remaja yang di luar sana, jangan kerana untuk mendapat perhatian di media sosial kita abaikan budaya membaca ni. Seterusnya Tun, pada tahun lepas pihak UNESCO telah mengiktiraf Kuala Lumpur sebagai kota buku dunia selama setahun. Jadi daripada pandangan Tun lah, apakah Tun merasakan pengiktirafan ini diterima sepenuhnya oleh Kuala Lumpur dan juga pemerintah dari segi pelaksanaan kempen dan sebagainya? Tidak diterima sepenuhnya, tapi diterima juga oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi penerimaan menjadi satu perkara yang penting. Kerana kalau kita membaca, kita boleh menguasai satu cara berkomunikasi yang baik. Jadi kalau kita cuma lihat saja dan kita dengar saja tetapi tak membaca, kita kurang cekap dalam bidang berkomunikasi. Sebab itu membaca menjadi lebih mudah. Dan kita juga akan serap
message itu kalau kita membaca berkali-kali, kalau kita membaca textbook umpamanya, buku sekolah, kita kena baca banyak kali. Ada orang yang baca dalam 1 tahun, diberi 1 buku, dia baca dalam 1 tahun 1 buku. Itu tak cukup. Kalau baca 1 buku pun baca sampai 5-6 kali, baru kita dapat faham cara-cara penulisan, cara-cara berkomunikasi. Sebab itu membaca lebih baik daripada hanya melihat TV dan sebagainya. Okey Tun, kita menerima banyak soalan di Facebook. Jadi kepada sesiapa yang ingin bertanya soalan kepada Tun tentang sifat membaca ini, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Jadi kita ada satu soalan yang menarik perhatian saya, iaitu daripada Mulia Indah Prihatin. Okey, soalannya berbunyi, Assalamualaikum Tun. Zaman kini terdapat banyak medium yang membolehkan seseorang itu menambahkan ilmu pengetahuan. Pada pendapat Tun, bolehkah info yang kita dapati dalam bentuk video ini kita anggap sama seperti membaca buku? Okey, apa komen Tun? Ya, di satu pihak buku memberi kita mengajar kita dengan cara lebih berkesan untuk menguasai cara berkomunikasi. Tetapi di zaman ini kita tak perlu lagi cara mengajar dengan menggunakan seorang guru dalam kelas. Sebaliknya, kalau kita dapat guru yang terbaik mungkin dan dianya merekodkan pengajarannya dan rekod itu boleh dimain dalam bilik darjah dan kita akan dapat lihat orang guru yang terbaik mengajar kita dengan dibantu oleh guru bilik darjah. Jadi dengan cara ini kita akan dapat kebaikan daripada mempunyai guru yang terbaik mungkin untuk semua sekolah. Kerana kita dapat satu punca saja. Sebaliknya zaman ini juga kita boleh guna video untuk menunjuk segala-galanya. Umpamanya kalau kita nak pasang satu enjin, melalui kalau kita bercakap dan kita tunjuk enjin itu tak begitu baik, tetapi melalui recorded message ni dalam video, dia tunjuk enjin itu pecahannya, bahagian-bahagiannya, dia punya parts, macam mana disusun dan dia juga menceritakan. Jadi itu cara baru untuk kita mengajar. Cara lama ialah guru cuba mengajar dengan cuba menjelaskan bidang yang kita ingin tahu. Tetapi melalui video kita dapat orang yang terbaik mungkin dengan alatan yang terbaik dan mereka boleh menunjuk benda yang tak boleh kita lakukan. Ya, mereka boleh buka satu enjin umpamanya, kita tengok dia punya parts, macam mana memasang dan macam mana dia berjalan, apa sebab dia berjalan dan sebagainya. Semua ini boleh dirakam melalui video, ditayang di dalam bilik darjah dan guru-guru darjah boleh membuat tambahan untuk menerang sesuatu. Jadi itu cara yang patut kita guna. Cara sekarang dengan menggunakan guru saja dalam darjah itu adalah merugikan kerana ada alatan yang lebih baik. Okey, satu soalan lagi daripada Facebook juga, iaitu daripada Lin Arifin Zayan. Yang ni saya kenal Kak Lin. Okey, dia nak tanya daripada Tun, bagaimana nak timbulkan rasa ketagih membaca? Sebab yelah, bukan semua orang ada encourage untuk membaca. Bila buka buku je rasa macam tengok je perkataan-perkataan mesti macam nak terlelap je kan Tun. So mungkin kita boleh kongsikan sikit tips-tips untuk ada rasa semangat untuk membaca tu. Ya, pada mulanya kita paksa diri kita untuk membaca.
dan kita cari buku-buku cerita yang baik, kita paksa diri kita membaca. Setelah kita paksa diri kita membaca, kita akan berasa ketagihan untuk membaca. Dan kalau kita dapat buku-buku yang ceritanya baik, kita akan berminat untuk membaca. Tapi pada mulanya, kita nak paksa. Karena apabila kita sudah selesa dan suka membaca, dia tidak jadi masalah lagi. Kita nak saja, ada buku saja nak baca saja. Itu jadi satu tabiat. Bila jadi satu tabiat, kita buat sesuatu tanpa memikir panjang berkenaan dengan masa ataupun beratnya tugas itu. Okey, terima kasih Tun. Okey, saya ada terbaca satu buku yang bertajuk Api dan Cahaya, tulisan James McGregor Burns dan diterjemah oleh Khairul Anam. Dan di dalam buku tersebut ada tertulis satu quote yang tertulis satu quote iaitu kejahilan merupakan alat penguasaan kaum modal. Okey, tapi untuk soalan ini kita akan sambung selepas ini. So kita akan bagi peluang untuk kita akan rehat sebentar selama 1 minit dan kembali selepas ini. شكرا ماليزيا كريمة كازي ماليزيا. Okey, anda masih bersama dengan saya lagi Azwar Kamaruzaman dalam segmen Azwar Tanya secara eksklusif bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan hari ini saya bersiaran secara langsung bersama Syria Care, iaitu sebuah NGO yang membantu mangsa-mangsa pelarian dari negara bergolak Syria. Bersama Syria Care, kita bantu. Baiklah Tun, kita nak sambung ke soalan seterusnya seperti mana yang saya cakapkan tadi. Baru-baru ini saya ada baca sebuah buku bertajuk Api dan Cahaya, tulisan James McGregor Burns dan diterjemah oleh Khairul Anam. Dalam buku tersebut ada tertulis satu quote iaitu kejahilan merupakan alat kepada kaum pemodal, kaum modal. Jadi adakah benda itu betul di mana apabila sesebuah masyarakat itu tidak berpengetahuan, ia akan lebih mudah dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu. Apa komen Tun? Ya, pada satu masa dahulu terdapat pendapat iaitu pemodal ini adalah orang yang merosakkan orang lain kerana dianya tertumpu kepada membuat sebanyak wang mungkin, keuntungan mungkin baginya. Tetapi harus kita ingat juga, tanpa pemodal tidak akan ada industri, tidak akan ada perusahaan. Dan kalau tidak ada perusahaan, maka peluang bekerja sudah tidak ada. Bukan semua orang boleh jadi pemodal. Ada yang hanya boleh jadi pekerja. Tapi tanpa pemodal tidak ada pekerja. Jadi pemodal pun ada gunanya. Dan kita tak boleh tolak sama sekali pemodal kerana mereka mengeksploitasikan orang lain. Ya betul ada eksploitasi, tapi menjadi satu tanggungjawab sebuah kerajaan menentukan
tidak ada eksploitasi, tetapi ada pemodal yang menanam modal supaya mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bagi mereka yang tidak ada modal untuk melabur. Jadi kita harus sederhana dalam sesuatu keadaan. Kalau kita menolak sesuatu kerana satu sebab dan dengan itu kita akan rugi kerana sebab lain, maka kita akan rugi. Sebaliknya, kalau kita ada pemodal, maka mereka melabur, mengadakan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan ekonomi, itu memang baik. Tetapi kalau pemodal itu membayar gaji yang rendah, paksa pekerja buat benda yang tak baik dan sebagainya, memang orang pemodal yang semacam itu kita tidak boleh tolerate atau terima mereka. Tetapi pemodal juga berguna, sama juga pekerja itu berguna kepada pemodal. Okey, terima kasih atas pandangan itu berikut tu. Seterusnya, apabila kita menyebut soal membaca ni, negara kita ada beberapa organisasi buku di bawah kerajaan dan salah satunya adalah seperti Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP. Pada pandangan Tun lah, mengapa DBP ni masih kurang mendapat perhatian terutama dari rakyat Malaysia sendiri? Dan apa yang lebih memilukan adalah apabila ada sesetengah rakyat Malaysia dalam kalangan kita ni tak tahu pun soal kewujudan DBP ni. Ya, DBP ini amat penting kerana kebanyakan tu penulisan benda-benda yang baru bukan dibuat dalam bahasa kita, dibuat dalam bahasa lain. Penterjemahan buku-buku ini menjadi penting kerana dia menjayakan kita melihat keadaan orang lain, budaya mereka dan cara-cara hidup mereka. Jadi itulah sebabnya yang kita ada Dewan Bahasa ini. Dan Dewan Bahasa ini sepatutnya menumpu juga kepada kesukaan ramai. Apa dia yang suka dibaca oleh pembaca. Kalau ditentukan bahawa mereka amat berminat untuk membaca berkenaan sejarah dan diterjemahkan sejarah. Bukan saja negara kita tapi negara lain. Tapi saya dapati buku-buku sejarah tidak begitu menarik cara penulisannya. Kadang-kadang kita buku sejarah tu, apa yang berlaku dalam sejarah boleh dijadikan cerita seperti yang saya sebut tadi, Ken Follett. Dia menceritakan keadaan di satu masa dengan memberi gambaran yang cukup berkenaan dengan keadaan di masa itu. Dan tulisannya amat menarik. Bahkan Ken Follett ini kalau dia tulis buku kadang-kadang lebih daripada 1000 muka surat. Wow. Itu pun ramai orang membaca. Wow, hebat. Okey, kita beralih ke soalan di Facebook. Kepada para penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada Tun Dr. Mahathir, anda boleh meninggalkan soalan di ruangan komen di Facebook page kami iaitu Chat to Tin. Okey, soalan daripada Muhammad Syafiq Azizi. Assalamualaikum Tun. Zaman kini ada dua pihak. Satu pihak kurang membaca tetapi hanya pandai bercakap tanpa fakta. Ada lagi satu pihak yang suka membaca tetapi tidak berani untuk bersuara atau memberi hujah yang bernas. Maka harapan Malaysia sendiri untuk melahirkan rakyat yang 4.0 atau masyarakat yang bijak berilmu seolah-olah gagal. Boleh Tun ulaskan? Ya, kita tidak sama untuk menentukan semua orang mempunyai sikap dan sifat yang sama. Itu tak mungkin. Kita berlainan. Ada yang suka membaca, tak suka mencerita, ada yang suka mencerita, tak suka membaca. Tetapi di antara orang yang mencerita dan tak suka membaca, saya ingat ilmunya tentu kurang. Sebaliknya orang yang pandai membaca, orang bercerita, ilmunya banyak tapi tak sampai kepada orang lain. Saya berpendapat bahawa seseorang itu lebih untung kalau dia lebih suka dengar daripada bercakap. Bila dia dengar, dia akan dengar macam-macam perkara yang tidak diketahui olehnya. Sebaliknya bila dia bercakap,
Dia boleh bercakap hanya tentang apa yang dia tahu. Jadi tak ada tambahan ilmu kepadanya. Sebab itu saya lebih minat untuk mendengar daripada membaca. Walaupun bila masa tak ada orang lain, saya seorang saja, nak dengar apa? Saya bacalah. Jadi bila saya baca, kadang-kadang bila saya dengar, saya tahulah yang mana betul, yang mana tak betul. Kita boleh buat penilaian terhadap apa yang kita dengar. Dan bila kita dengar banyak orang, kita boleh buat penapisan untuk menentukan yang mana satu yang benar, yang mana yang tidak. Jadi ada orang akademik untuk utamanya yang pandai baca tapi tak pandai bercakap. Ada orang yang pandai bercakap tapi tak pandai nak baca. Kalau disatukan kedua-dua itu, iaitu tiap seorang yang pandai bercakap mesti juga pandai membaca, dan yang pandai membaca mestilah guna ilmu yang didapati daripada membaca itu untuk bercakap kepada orang lain. Okey, terima kasih Tun. Saya merasakan apa yang dua perkara yang Tun sebut yang sebentar tadi itu, iaitu yang pandai membaca dan juga yang pandai bercakap itu ada dalam diri Tun. Okey, soalan seterusnya daripada Facebook juga, iaitu daripada Izwan Marzi. Dalam satu temu ramah, Tun ada mengatakan Tun membaca Al-Quran dengan bahasa yang Tun fahami. Jadi adakah cara itu mampu membuatkan Tun memahami isi kandungan Al-Quran tersebut? Ya, saya dapati bahawa agama Islam ini bermula dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad untuk manusia. Jadi wahyu itu didatangkan dalam bahasa Arab kerana Muhammad hanya faham bahasa Arab. Tetapi bila disampaikan kepada orang yang bukan berbahasa Arab, sudah tentu kalau kita berkata dalam bahasa Arab, dia tidak faham. Kalau dia tidak faham, dia tidak boleh jadi panduan. Sebaliknya kalau kita baca Quran dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, baru kita dapat panduan yang kita naki. Dan saya berpendapat bahawa kalau kita ikut ajaran dalam Quran, kita akan jadi orang yang terbaik, yang berjaya. Itu fahaman saya. Dan sebab itu saya baca Quran banyak kali dan saya dapati banyak panduan, sehingga saya berpendapat kalau semua orang baca Quran dalam bahasa yang mereka faham, mereka juga akan dapat nikmat seperti yang saya dapat. Dan saya untuk itu saya telah keluarkan satu buku bernama Ad-Din, Cara Hidup Islam. Dan ini mengandungi semua ajaran-ajaran Islam yang membolehkan kita hidup secara Islam. Dan buku ini di sudutan daripada Quran, bukan perkara pemikiran saya, tapi sudutan dalam Quran. Tinggal lagi saya memudahkan kefahaman, itu saja. Jadi kalau kita baca Quran tapi kita tak tahu, kita hafal, kita boleh sebut ayat-ayat itu, ayat ini, tapi kita tak faham, maka kita tak dapat manfaat sepenuhnya. Okey, terima kasih Tun. Okey, seterusnya, pada pandangan Tun lah, apakah rakyat Malaysia pada hari ini kurang membaca kerana pemimpin-pemimpin atasan sedia ada juga kurang mempromosi budaya membaca ni? Apa pandangan Tun? Ya, itu bukan sebab pemimpin ataupun ahli politik. Sebabnya kita ada pilihan. Kita lebih gemar melihat televisyen daripada membaca. Melihat televisyen ini tidak perlu kita menggunakan otak. Tak payah memikir, kita terhibur dengan apa yang kita lihat. Itu saja yang dapat kepada kita. Sebaliknya kalau kita baca, maka kita usaha untuk membaca itu sendiri menjadi pengejaran kepada kita. Dan kita akan ingat apa yang kita baca.
terutama kalau kita baca berkali-kali, maka segala yang kita baca itu akan terlekat di hati kita dan dia berguna untuk kita memikir dan kita berhujah kalau kita mengadakan satu perbahasan. Sebab itu membaca itu penting. Bukan bermakna kita tak tengok televisyen. Kita boleh tengok televisyen, tetapi saya fikir kita perlu paksa diri kita membaca sekurang-kurangnya buku-buku yang menarik. Okey. So kita balik kepada soalan di Facebook iaitu daripada Wan Aidil Anwar. Ni kawan saya ni. Okey Tun, Assalamualaikum Tun. Apa pandangan Tun berkenaan habit membaca seseorang yang lebih memilih untuk bahan bacaan fiksyen lebih daripada bahan bacaan bersifat faktual? Adakah ini juga dikira sebagai tabiat membaca yang baik? Ya, pada pendapat saya kedua-dua itu patut kita baca. Yang faktual pun kita kena baca. Yang menjadi fiksyen pun kita kena baca. Yang jadi fiksyen ini juga mempunyai pengajaran. Satu kajian yang dibuat baru-baru ini menegaskan bahawa membaca fiksyen mempengaruhi kita supaya melakukan sesuatu yang terbaik. Kerana dalam fiksyen yang menang ialah hero dan hero tetap membuat benda yang baik. Dia berani, dia memegang kuat kepada undang-undang, dia adil dan sebagainya. Jadi ini mempengaruhi kita. Kalau kita tidak membaca tapi kita baca cuma faktual berkenaan dengan buku sains umpamanya, memang itu menambah kebolehan kita. Kalau kita mempelajari sesuatu, amat penting kita membaca sebanyak mungkin berkenaan dengan tajuk itu. Dan kita baca berkali-kali. Dan itu akan menambah ingatan kita dan pengetahuan kita. Okey, soalan seterusnya daripada Facebook juga iaitu daripada Azman Ibrahim. Apakah Tun akan menulis bagi menyambung buku A Doctor in the House? Wow, soalan menarik ni. Ya, saya nak cubalah. Tapi susah bila nak tulis berkenaan dengan diri sendiri. Saya takut saya puji diri sendiri, orang akan benci kepada saya. Tetapi ada benda-benda yang saya lakukan dan saya fikir perlu dicatat, walaupun mungkin akan dituduh menaikkan diri sendiri. Itu bukanlah sifat yang saya suka. Tetapi kadang-kadang apabila kita lakukan sesuatu yang kita fikir baik untuk orang lain tahu, kita perlu cerita juga. Walaupun kadang-kadang akan menimbul kebencian orang. Orang ini menulis seolah-olah dia seorang yang pandai, orang lain tak. Okey, soalan seterusnya. Jika Tun boleh kongsikan apa 3 buku yang perlu dibaca oleh anak muda khususnya lah, kalau Tun nak kongsikan lah. Ya, buku. Ya, kita perlu baca buku berkenaan dengan keadaan masyarakat. Iaitu kalau kita baca buku seperti Das Kapital, menuju keadaan pada masa itu. Saya baca Das Kapital, Mein Kampf oleh Hitler pun saya baca juga. Saya nak kata yang mana yang baik, tak boleh lah. Tapi memang apabila seseorang pemimpin tulis buku, memang baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka tidak sama seperti buku yang mereka tulis. Itu harus kita ingat. Okey, soalan ni pun banyak juga yang ditanyakan, iaitu 95 tahun, di usia 95 tahun tetapi daya ingatan Tun sangat membanggakan. Malah saya rasa kadang-kadang tu Tun lebih ingat daripada saya yang baru berumur 27 tahun ni. Jadi kalau boleh Tun kongsikanlah apa amalan pemakanan untuk mengekalkan tahap daya ingatan tersebut. Saya selalu berkata
bila kita makan patut pada sajalah. Jangan kerojo, jangan makan terlalu banyak sehingga badan kita jadi gemuk. Dan ini tidak baik untuk jantung kita. Jadi kita bila makan, bila saya nasihat orang mengikut ibu saya, dia berkata kepada saya, bila makanan itu sedap, berhenti. Oh, susahnya. Makan sedap, kita nak makan banyak. Bila makan banyak, perut kita jadi besar. Bila perut kita jadi besar, kalau tak makan banyak, tak kenyang. Kita makan banyak. Datang pula makanan yang sedap, makan lagi banyak, perut lagi besar. Dan badan kita pun jadi lagi besar. Sebab itu ada baiknya, bila kita merasa sedap, makanlah sikit. Tapi jangan gelojoh, jangan terlalu banyak makan. Itu soal makanan lah. Tapi yang lain tu, makanan tak main peranan yang banyak kepada kita. Daripada segi pemikiran dan sebagainya, membaca. Kita mesti membaca. Dengar tu, jangan nak makan banyak kalau tak nanti cepat hilang fokus. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Tun. Apa petua Tun untuk hilang mengantuk ketika membaca? Soalan daripada Warizan Ampang The Legend. Wah, nama ke main. Jadi Tun, kalau boleh kongsikan macam mana Tun boleh kekalkan fokus untuk membaca dan juga tak mengantuk sewaktu membaca buku? Kalau kita baca berkenaan dengan sesuatu yang kita berminat, kita tak akan mengantuk. Ada orang yang baca buku cerita sehingga tak boleh nak letak buku itu. Dia nak baca apa lagi. Apa yang akan terjadi. Dia nak baca, kadang-kadang nak habiskan buku itu. Kita tak akan mengantuk. Tapi kalau kita baca buku fakta, katalah buku berkenaan dengan sains, kadang-kadang kita tak berapa seronok pasal susah nak faham. Lepas itu bila kita baca sikit aja kita berasa mengantuk lah. Tapi kita kena paksa diri kita supaya kita tumpu kepada penguasaan apa yang ada yang kita baca. Itu penting. Kita tak boleh ikut nafsu. Okey. Soalan seterusnya daripada Sabtu SJT. Okey, dia kata soalan ni soalan basic je lah. Okey, anggaran berapa jam atau berapa muka surat sehari yang Tun peruntukkan untuk membaca buku? Banyak. Saya tak berhenti baca. Kalau ada masa lapang saja, kalau ada buku ataupun surat khabar ataupun apa-apa bahan bacaan di tangan saya baca. Saya tak boleh nak duduk, tak buat apa-apa, nak merenung gitu saja. Itu sudah tidak sesuai dengan diri saya. Tabiat saya ialah membaca. Setelah kita dapat tabiat itu, kita akan dapati bahawa kita tak boleh berhenti baca. Dalam satu hari, tiap masa yang kita lapang, kita baca. Jadi saya nak kata berapa jam saya tak tahulah. Tapi banyak jam lah. Dalam satu hari, sebahagian daripada kegiatan saya dalam satu hari ialah membaca. Okey, ini pun soalan menarik juga daripada Facebook, daripada Jin Kiat. Soalannya berbunyi, adakah Tun akan menulis buku sejarah Laut Cina Selatan? Ya, saya tak ada rancangan. Tetapi untuk menulis sedikit berkenaan dengan apa yang berlaku selepas buku pertama saya tu adalah niat. Saya harap saya boleh keluarkan. Tapi dia mengambil masa sikit. Okey. Tahu channel C tak ada. Oh, okey. Okey, soalan seterusnya daripada Facebook juga, iaitu daripada Mak Arif. Assalamualaikum Tun. Waktu apa yang sesuai untuk membaca bagi seorang yang bekerja dan bagaimana cara untuk menanam sikap budaya membaca bagi seseorang yang sibuk bekerja? Oh, okey. Ini untuk orang-orang yang kuat bekerja, macam mana diorang nak spend masa untuk ada minat membaca tersebut? Tiap masa yang kita bergerak, semasa kita
tidur, kita baca. Saya baca buku sebelum tidur. Bila nak tidur, saya baca buku juga. Buku cerita, kadang-kadang buku fakta yang lain. Tetapi kalau kita ada buku di tangan, tiap kali kita ada ke lapangan, tak ada kerja lain, kita baca. Dan ini bermakna bahawa kita tidak membazirkan masa. Masa amat penting bagi kita. Kalau kita tak guna masa, maka kita akan kerugian. Kerana masa ini sesuatu yang dikurniakan kepada kita dan kita harus guna masa itu sebagai tanda kesyukuran kita kerana diberi masa. Satu hari kita akan meninggal, masa itu tak boleh baca lagi. Okey, ini adalah soalan terakhir daripada saya. Jadi sebagai penutup, apakah saranan Tun Mahathir kepada anak muda khususnya dan juga rakyat Malaysia secara amnya akan budaya membaca ini? Saya harap anak muda kita semua belajar membaca. Paksakan diri. Pada mulanya paksakan diri untuk membaca dan dia akan menjadi tabiat. Manusia ini bergerak mengikut tabiatnya. Kalau dia sudah jadi sesuatu itu sebagai tabiat, maka dia akan lakukan benda itu tanpa rasa bosan atau letih ataupun apa-apa. Sebab itu saya harap anak muda yang mudah terpesong kerana kita ada televisyen, kita boleh tengok gambar. Jangan kita habiskan semua masa kita untuk melihat televisyen ataupun sinema. Sebaliknya, sekurang-kurangnya beri satu masa tertentu pada waktu tertentu untuk membaca. Umpamanya kalau kita selepas makan malam, kita baca setengah jam, 1 jam, dan itu jadi tabiat kita. Dan kita akan bersikap, kita akan paksa diri kita membaca kerana dia jadi tabiat bagi kita sebelum kita tidur. Jadi pilih satu masa dalam satu hari untuk membaca. Masa itu tak buat lain, baca saja. Terima kasih Tun Dr. Mahathir Mohamad atas perkongsian dan juga pandangan-pandangan Tun pada hari ini. Okey, sebelum saya mengakhirilah, saya mewakili tim Sierra-Care. Sebelum kita start live tadi, tim Sierra-Care ada bagi tahu saya setiap kali diorang pergi ke Syria, bila sebut je tentang Malaysia, orang-orang Syria di sana akan sebut nama Tun. Mahathir, semua saya excited bila jumpa orang Malaysia. Jadi saya mewakili tim Syria dan juga mereka yang berada di sana nak menyampaikan salam kepada Tun secara peribadi. Terima kasih. Okey, terima kasih sekali lagi Tun kerana sudi bersama dengan saya dan harapnya insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami, iaitu kalau di Instagram dan YouTube anda boleh cari Brigade TV Online dan follow serta like Facebook page ini iaitu Chat Tutin. Akhir kata, tanamkan minat membaca untuk membina negara berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم إنك تعلم بأن لنا إخوة على وجه البسيطة وخاصة في ماليزيا أعانونا بما استطاعوا فأعنهم يا أرحم الراحمين عند البلاء يا الله. بأهل سوريا والذي انتشر عندهم مرض الكورونا يا الله يا الله. اللهم وأصبحوا في شدة وخوف وبلاء. أنت من يدفع الضراء وأنت من يزيل الوباء. اللهم أبدل خوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبدل خوف المسلمين أهل السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبدل خوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. يا الله يا الله. اللهم أبدل
ضراء أهل ماليزيا سرا. اللهم أبدل شدة أهل ماليزيا رخاء. اللهم احرسهم بعين عنايتك التي لا تنام. اللهم يا أرحم الراحمين أحرم